Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua pelajar. Hari ini cikgu nak mengajar tajuk agak-agak apa yang kita nak belajar hari ini. Mesti tertanya-tanya kan? Okey, baik. Cikgu harap semua bersedia untuk belajar bagaimana nak menyelesaikan masalah dalam penyelesaian masalah menggunakan kaedah matriks. Baik, kita tengok slide yang dah cikgu sediakan ini. Okey, tajuk kita hari ini masih lagi dalam operasi asas matriks. Okey, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Okey, bagaimana kita nak menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dahulu. Okey, kita belajar yang ini dulu. Bagaimana cara kita nak selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, kamu kena ingat, apabila persamaan linear serentak, mesti ada dua persamaan. Okey, ini contoh cikgu bagi di sini. Okey, persamaan linear serentak, AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q. Okey, ABCD adalah pemalar. Okey, ABCD dan juga PQ itu adalah pemalar, manakala XY adalah pemboleh ubah. Pemalar maksudnya apa-apa nilai pun boleh. Okey, kemudian kita nak tentukan bentuk matriks iaitu AX sama dengan B. Okey, persamaan linear ni kita pindahkan ke dalam bentuk matriks seperti ini. Okey, nampak tak? ABCD ni kita letak di depan. Okay, di tengah-tengah ini adalah X dan Y dan di belakang ni adalah PQ ni adalah jawapan bagi persamaan linear serentak. Okey, kemudian kita nak selesaikan menggunakan kaedah matriks iaitu ini A ni adalah matriks darab dengan X sama dengan B. Okey, jadi A ni kita pindahkan di sebelah kanan, maksudnya kita songsangkan dia. Okey, darabkan dengan B. Okey, ini adalah bentuk yang kita nak buat sekejap lagi. Okey, contoh tengok di sini ada dua persamaan. X tolak 2Y sama dengan 1. 3X tolak 4Y sama dengan 4. Okey, kita nak tulis dalam bentuk matriks macam mana? Okey, mula-mula kamu kena buat tapak dia dulu, iaitu kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Okey, kemudian ini kita keluarkan maklumat daripada persamaan tadi. Okey, X maksudnya 1 sahaja, Y negatif 2. Okey, yang ini pula persamaan kedua ni adalah di depan X ni ada 3. Jadi kita keluarkan 3. Di depan Y ada negatif 4. Kita keluarkan negatif 4. Kita letakkan di dalam kurungan di sini. Okey. Kemudian, X. Di depan X belakang Y. Kita letak di sini, tengah-tengah. Kemudian jawapan di belakang ni 1, 4 ni kita letakkan di belakang macam ni. Okey, nampak tak? Okey, ini adalah persamaan dalam bentuk matriks bagi dua persamaan linear ini. Okey, kemudian macam mana kita nak selesaikan menggunakan kaedah matriks? Okey, yang pertama, tulis dalam bentuk matriks dulu. Okey, yang tadi ni cikgu pindahkan ke sini. Okey, step kedua, kita songsangkan. Okey, macam mana nak songsangkan? Kita kekalkan XY, kita songsangkan matriks ni. Nampak tak yang cikgu tunjuk ni? Okey, seperti ini. 1 adalah A darab dengan D, negatif 4, tolak.
Okey, kita tolak di sini. Kemudian B negatif 2 darab dengan C iaitu 3. Kemudian kita tukar tempat A dan D di sini. Okey, D naik atas, A turun bawah. Kemudian kita negatifkan B. Nampak tak? Negatif 2. Kita negatifkan, dia dapat 2. 3. Negatif 3 di sini. Okey, itu maksud kita songsangkan. Okey, kemudian kita tuliskan jawapan 1, 4 ni di belakang. Okey, matrik yang kita songsang tadi. Macam ni. Kemudian, okey, kita boleh selesaikan darab dua matriks ni. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita guna kaedah darab kotak yang cikgu pernah ajar. Okey, kalau tak mau pun ada satu lagi cara nanti cikgu tunjukkan. Okey, kita darabkan. Negatif 4 darab 1 tambah, okey ni, negatif 4 darab dengan 1 ni. Negatif 4 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 4. Jadi kita dapat kat sini negatif 4 tambah 4. Okey, sama dengan negatif 4 tambah 8 sama dengan 4. Okey, di sini. Kemudian negatif 3 darab dengan 1. Ini negatif 3, kita darab dengan 1. Kemudian tambah 1 darab dengan 4. So, kita dapat 1. Okey, kemudian jawapan 41 ni, macam mana kita nak tulis dia? Okey, tengok. X, Y. Okey, apabila hasil darab dua matriks ni, kita dapat 41, kita tulis macam ni. Kemudian 1/2 kita darab masukkan dengan nilai dalam kurungan. Ingat tak penerapan? Okey, penerapan matriks dengan skala. Okey, kemudian kita akan dapat 2, 1/2. Okey, 1/2 ni kita darab masuk. Okey, ada lagi satu. Okey, kita perlu keluarkan nilai, iaitu nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 1/2. Okey, kita keluarkan. Okey, nilai tersebut. Okey, tengok. Sekarang kita nak menyelesaikan masalah menggunakan kaedah matriks. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, tengok sini. Yang pertama stepnya adalah memahami masalah tersebut. Kedua, kita kena rancang strategi. Ketiga, kita kena laksanakan strategi. Yang keempat, membuat kesimpulan. Okey, tengok. Langkah penyelesaian sama macam tadi, iaitu kita tulis bentuk dalam linear. Okey, persamaan tu. Persamaan linear. Mesti ada dua. Untuk menyelesaikannya, mesti ada dua persamaan. Okey, AX tambah BY sama dengan P. CX tambah DY sama dengan Q. Dua persamaan ni mesti dikeluarkan daripada masalah tersebut. Kemudian kita tulis dalam bentuk AX tambah dengan B, iaitu menggunakan bentuk matriks. Kemudian kita selesaikan menggunakan pendarapan matriks songsang. Okey. Kita tengok contoh kat sini. Ada dua orang yang berbual. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 64. Okey. Katakan Aiman, dia membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan bayaran RM32. Akil pula ini membeli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa dengan bayaran RM88. Jadi daripada perbualan ni kita nak tahu harga sekeping tiket bagi kanak-kanak dan juga dewasa. Okey, yang pertama kita kena fahami masalah tersebut, iaitu harga 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa jumlah dia RM32. Okey, harga 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa ialah
RM88. Kemudian kita andaikan tiket kanak-kanak ini X. Okey, Y adalah harga bagi tiket dewasa. Okey, X harga kanak-kanak, tiket kanak-kanak, Y harga tiket dewasa. Kita perlu andaikan supaya kita nak buat persamaan. Okey. Kemudian kita kena rancang strategi. Yang pertama, kena bentuk dua persamaan linear. Okey, B, kita ungkapkan persamaan dalam bentuk matriks. Kemudian baru kita boleh selesaikan dia. Okey, tengok. Nak laksana strategi yang pertama, kita kena keluarkan masalah tersebut, okey, dalam bentuk linear. Okey, 2X maksudnya 2 keping tiket kanak-kanak tambah Y. Y adalah sekeping tiket dewasa. Okey, bayarannya RM32. Jadi ini adalah persamaan linear pertama. Okey, yang ini daripada Akil. Yang kedua, okey, 5X maksudnya 5 keping tiket kanak-kanak. Okey, tambah dengan 3 keping tiket dewasa, jumlahnya RM88. Nampak tak daripada persamaan kedua, iaitu dari Akil. Okey. Okey, kemudian kita bentukkan dalam bentuk matrik persamaan tersebut. Nampak tak? 2, kemudian X adalah 1, Y 5, okey, kemudian Y 5, X 5, Y 3. Kita keluarkan kat sini. Okey, depan X, belakang Y. Jadi kita letak di tengah-tengah. Jawapan kita tuliskan dalam bentuk matrik macam ni. Kemudian XY 1 per, okey, 2 darab 3 adalah A darab dengan D tolak 1 darab dengan 5. Okey, yang ni. B darab dengan C kat sini. Okey, belakang ni songsang kan. Okey, ini adalah songsang yang kamu pernah belajar. Okey, iaitu 2 dan 3 ni kita tukar tempat. Okey, A duduk di bawah, D di atas. Okey, ni B kekalkan 1 tapi kita letak negatif. Okey, kemudian C pun sama, kekalkan 5 tapi tambah negatif. Dan kita letakkan jawapan ni di belakang. Okey. Kemudian selesaikan. Kita tulis balik. Okey, 2 darab 3 tolak 1 darab dengan 5. Kita dapat 1. Okey, kemudian yang ni kita bawakan ke sini. Sama juga dengan ini. Letak di sini. Okey, kemudian kita selesaikan. Kita dapat 8, 16. Baik, kita boleh guna. Sebelum itu, kita keluarkan maklumat. X sama dengan 8, Y sama dengan 16. Okey, jadi kita buat kesimpulan. Harga sekeping tiket kanak-kanak RM8. Okey, sekeping tiket dewasa adalah RM16. Baik, kita kena semak jawapan kita. Okey, guna kalkulator. Okey, ini adalah dua persamaan tadi. Okey, macam mana kita nak guna kalkulator? Okey, kamu ambil mod. Kamu tekan 3 kali. Mod. Kemudian kamu tekan EQN. Okey. Kemudian kamu tekan unknown, ambil 2. Okey. Daripada dua persamaan ni, kita keluarkan. Okey. 2 ni adalah A1. Y ni B1. 32 adalah C1. Okey. 5X A2. Okey. 3 ni adalah B2. 88 adalah C2. Jadi kita tekan macam ni ya. Masukkan 2. Tekan sama dengan. Okey. Kemudian 1 sama dengan, okey. Okey, 1 ni adalah C1 lah. Okey. Okey, maaf A1 adalah 2. Kita tekan sama dengan. Okey, B1. Okey, 1 sama dengan. Okey, C1. 32 sama dengan. Okey, kemudian A2 5 sama dengan. B2 okey 3 sama dengan. Kemudian C2 88 sama dengan. Kamu akan dapat dua nilai iaitu 8
X sama dengan 8, Y sama dengan 16. Okey, bila kita guna kalkulator, kita akan dapat dua jawapan yang sama macam kita darab tadi. Okey. Tengok satu lagi contoh. Ini adalah gambar raja sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. Okey, ada dua basikal kat sini. Basikal dan basikal roda 3. Okey, kita nak tulis satu bentuk persamaan metrik. Kemudian kita nak hitung bilangan basikal dan juga basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal dan 74 tayar. Okey, tengok kat sini. Okey, katakan basikal X adalah basikal, Y adalah basikal roda 3. Okey, persamaan pertama adalah, tengok kat sini. Bilangan basikal ni diberi terdapat 64 pedal. Nampak tak? Pedal bagi basikal adalah 2. Pedal bagi basikal roda 3 pun 2. Jadi macam mana kita nak bina persamaan? Jumlah dia 64. Okey, jadi persamaan pertama adalah 2 pedal basikal tambah 2 pedal basikal roda 3, kita dapat 64 jumlah pedal. Okey, persamaan kedua. Okey, 2X maksudnya sekarang kita nak buat tayar pula. 2 tayar basikal X dan 3 tayar basikal Y, jumlah dia 74. Okey, nampak kat sini 74. Okey, ini adalah dua persamaan matriks daripada basikal dan juga basikal roda 3 ini. Kemudian kita nak hitung pula. Okey, menggunakan kaedah matriks kita nak cari bilangan. Berapa basikal dan juga basikal roda 3. Okey, ini persamaan tadi. Okey, apa yang kita kena buat adalah kita buat tapak dia dulu macam ni. Kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Kurungan kecil sama dengan 1 per AD tolak BC. Kemudian kita songsangkan kat sini. Dan kita tulis jawapan belakang ni. Kemudian selesaikan. Kita akan dapat jawapan. Jadi yang pertama adalah kita keluarkan maklumat. Okey, iaitu nilai ABCD. Nampak tak yang cikgu hijaukan ni? Okey, keluarkan di sini. Kemudian mesti ada X, Y. Kemudian letak jawapan di belakang macam ni. Nampak tak? Kemudian X, Y kita kekalkan. AD. Nampak tak ni? Kita tulis di sini. 2, 3. Kemudian tolak BC. Yang ni BC. Tuliskan. Kemudian tukar tempat A dan D. Okey, A duduk di bawah, D di atas. Negatifkan B dan C. Nombor mesti kekal, tapi kita negatifkan dia. Kemudian tulis jawapan di belakang ni. Okey. Susunan ni mesti betul. Okey, sekiranya susunan ni kamu letak tak betul, katakan X di belakang ni. Okey, jadi jawapan dia akan jadi salah. Okey, kedudukan ni mesti ikut cara yang cikgu tunjuk. Dan XY. Okey, selesaikan di bawah ni. 2 darab 3, 6 tolak 2 darab 2, 4. 6 tolak 4, kita akan dapat di sini adalah 1 per 2. Okey, kemudian kita tulis yang kita songsangkan tadi dan jawapannya. Okey. Kemudian XY kita selesaikan, kita akan dapat 22 dan 10. 22 basikal dan 10 basikal roda 3. Okey, macam mana kita nak dapat jawapan? Baik, kamu boleh guna kalkulator juga. Mod 3 kali EQN dan ambil unknown 2. Dia masukkan A1. Ini adalah A1. Ini yang cikgu hijau yang pertama ni. A1. 2. B1. Okey, yang belakang ni. Okey, yang ni dengan Y ni adalah B1. 2. Kemudian kita masukkan 64. C1 adalah 64 sama dengan. Kemudian kita masukkan
A2 yang persamaan kedua pula. Okey, yang ini 2. Tekan sama dengan. Okey, 2 sama dengan. Kemudian B2 yang ini 3 sama dengan. Dan C2 yang belakang ni 74 sama dengan. Okey, kita akan dapat jawapan X 22, Y 10. Okey, nampak tak? Sama dengan jawapan kita. Okey. Kalau kamu tak reti mendarab menggunakan kaedah kotak, kamu guna je kalkulator seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, tengok satu lagi contoh. Rajah 8. Ini adalah maklumat pembelian buku oleh Murni. Ini adalah jadualnya. Okey, bilangan buku matematik adalah X, buku sains Y. Harga buku bagi matematik adalah RM4. Buku sains RM3. Okey, Murni membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. Jumlah buku yang dibeli adalah 5. Jumlah harga buku yang dibeli ialah 17. Jadi macam mana kita nak tahu jumlah buku matematik dan buku sains? Okey, persamaan pertama adalah kita tahu jumlah buku yang dibeli adalah 5. Jadi kita buat persamaan. Okey, yang pertama sekali tulis persamaan tersebut. Kedua persamaan berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, apa dia persamaan pertama? Okey, yang sekejap lagi kita akan tengok. Okey, yang kedua, B ni kita gunakan kaedah matriks, kita hitung nilai X dan nilai Y. Okey, jadi persamaan pertama yang kita nak dapat adalah bilangan buku matematik X tambah buku Y sama dengan jumlah dia 5. Kat sini ada 5. Okey, persamaan kedua, harga buku pula. Harga buku matematik RM4 darab dengan X tambah buku sains RM3 darab dengan Y, kita dapat RM17. Okey, ini adalah dua persamaan daripada maklumat yang diberi. Okey, step kedua, kita nak selesaikan menggunakan kaedah matriks. Okey, macam mana nak cari? Tulis dulu dua persamaan yang kita dapat. Yang pertama. Yang kedua, kita buat tapak dia macam ni. Kemudian yang ketiga, keluarkan dalam bentuk matriks. Nampak tak? Okey, X tambah Y sama dengan 5. Jadi X ni adalah 1. Depan X tak ada nilai, maksudnya 1. Y pun 1. Kemudian 4, 3. Kita keluarkan macam ni. Kemudian di sini adalah, ingat, X, Y. Okey. Kemudian di belakang ni kita ambil jawapan, kita letak macam ni. 5, 17 kita letak di belakang. Kemudian X, Y. A darab dengan D. Okey, tulis di sini. A, D. Tolak B darab dengan C. Okey, di sini. Okey, kemudian kita songsangkan kat sini. Tukarkan tempat A dan D. Nampak tak? Kemudian negatifkan B, negatifkan C. Nampak tempat B dan C tak berubah. Cuma kita tambah negatif sahaja. Kemudian kita letak jawapannya di belakang. 5, 17. Okey, kemudian kita selesaikan. Ni 1. Okey. 1 darab 3 tolak 1 darab dengan 4. Kita dapat negatif 1. Okey, negatif ni mesti letak di tengah-tengah. Tak boleh letak di bawah ya. Kemudian kita masukkan nilai songsangan tadi kat sini. Dan jawapannya di belakang. Okey, nanti jawapan sini kamu boleh selesaikan pendarapan matriks. Kamu akan dapat 2, 3. Kalau tak reti mendarab, okey, kita guna kalkulator. Tekan mode 3 kali, ambil EQN, ambil unknown, iaitu 2. Okey, unknown 2 ni berdasarkan persamaan ni ada 2 persamaan. Okey, nilai X ni A1. Maksudnya 1. Sama dengan. Okey, kemudian B1 adalah Y. Okey, Y tak ada nilai depan dia, maksudnya 1 sama dengan. Kemudian C1 belakang ni 5 sama dengan. Okey, yang kedua A2
Kita ambil 4 sama dengan, kemudian yang ini adalah B2, 3 sama dengan, dan C2, 17 sama dengan. Okey, nampak tak? Kita ambil di sini, sebaris-sebaris. Tekan sama dengan, kamu terus akan dapat X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Okey, jadi maklumat ni, okey. Jadi kita keluarkan X2, Y3. Okey, letak di sini di bawah ni. Maaf, cikgu lupa type sini ya. Okey, jadi ini adalah penyelesaian menggunakan kaedah matriks. Okey. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan kaedah matriks ni sekiranya diberi persamaan, diberi penyelesaian masalah, kamu tak ada masalah untuk menyelesaikan kaedah matriks ni. Okey, mudah sahaja. Yang penting, yang pertama, apabila dapat maklumat, keluarkan maklumat. Yang kedua, okey, buat tapak dia dulu. Okey, tapak kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Okey, kemudian XY sama dengan, songsangkan dia dan letak jawapan di belakang. Okey, ini adalah step yang perlu kamu ingat. Okey, step yang perlu ingat dalam penyelesaian masalah. Okey, berjumpa lagi kita dalam topik yang seterusnya. Cikgu harap kamu dapat aplikasikan apa yang cikgu telah ajar. Okey, sekian. Terima kasih.